سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك وألبسنا لباس عفوك وعافيتك وعلمنا من لدنك علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. نحن نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وما علمه الله سبحانه وتعالى من صالح النيات. اللهم أدخل نياتنا في نيات الصالحين وأعمالنا في أعمال الصالحين ومقاصدنا في مقاصد الصالحين واختم لنا بالخير واجعلنا من أهل الخير يا رب العالمين. وصلى الله على Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah hari ini kita teruskan dengan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang sangat mulia di Al-Quran Al-Karim. Surah Al-Ikhlas adalah seperti mana Rasulullah SAW bersabda, surah Al-Ikhlas ta'dilu thuluth Al-Quran. Dia kira seperti mana dia 1/3 Al-Quran. Surah Al-Ikhlas. Kenapa surah Al-Ikhlas 1/3 Al-Quran? Disebabkan surah Al-Ikhlas cerita tentang At-Tauhid. Tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Al-Quran terbahagi kepada 3 bahagian ataupun Al-Quran yahtawi ataupun kita panggil yakni dia di isinya tiga perkara. Al-Quran Al-Karim 3 perkara. Yang pertama At-Tauhid, Al-Iman. Ya, Tauhid ataupun kita panggil iman ataupun kita panggil Al-Aqidah. Yang kedua hukum hakam. Hukum hakam lah, hukum al-fiqh yani ibadat dan muamalat semuanya. Yang ketiga kisah-kisah ummah terdahulu. Okey. Dan akhlak kata ulama. Yani طيب. Yang pertama al-aqidah. Yang kedua hukum hakam dan akhlak, yang kedua kisah-kisah umat terdahulu. طيب. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebut surah Al-Ikhlas. Isyarahkan kepada kita yang kita nak berlindung yang sebenar ya daripada Allah, daripada segala kejahatan, mesti kita kena ikhlas dengan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita ikhlas diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya apa yang kita lakukan, kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu amalan yang boleh kita lindungikan diri kita daripada segala kejahatan yang kita takutkan, daripada kejahatan hasud ataupun kejahatan sihir atau jin atau segalanya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala akan melindung kamu, tapi bila kamu ikhlas al-aqidah, ikhlas tauhid, al-iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bila kita hati kita dia kaitkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, mana dia akan Allah Subhanahu wa taala lindungikan kamu daripada segala kejahatan. Itu bila kita kata dari segi kita isyarat ataupun rahasia. Kenapa qul huwallahu ahad ada datang selepas atau ditertibkan dia selepas surah qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Surah Al-Ikhlas banyak nama juga dengan dinamakan. Yang pertama surah Al-Ikhlas, surah Tauhid, surah As-Samad. Ya, banyak nama dengan yang namakan. Surah Al-Ikhlas ini surah Makkiyah. Diturun di Makkahul Mukarramah. Dan daripada segi rahasia yang qul huwallahu ahad, ramai ahlul ilmi wa ahlul tasawuf wa ahlul khair yani dididikkan anak murid mereka dan didikkan mereka dengan zikir. Dia jadi juga zikir qul huwallahu ahad, qul huwallahu, seperti mana di hari Arafah di mustahab ataupun dielokkan baca qul huwallahu ahad 1000 kali. Baca setiap hari bagi 11 kali. 11 kali qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad kita baca sebelum tidur juga.
sebelum tidur, bagi kita ni bila ada yang ulama kata siapa yang baca qul huwallahu ahad sebelum tidur, dia lepaskan diri dia daripada syirik, ya, qul huwallahu ahad. Baik, surah qul huwallahu ahad atau surah al-makkiyah, ya, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayajazu ahadukum, ada seorang daripada kalian yang dia boleh baca Al-Quran dengan 1 minit. Macam mana baca Al-Quran dengan 1 minit? Baca Qul huwallahu ahad tiga kali. Baca Al-Quran yang maksudnya yani dapat bahala Al-Quran. Bahala Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Baik, kata Syekh Ibn Abbas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Allahus Samad, Allah lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia tidak ada seorang pun yang sertai dengan dia. Seumpamanya, wahakadha. Qal Ibnu Abbas, Ibnu Tahir bin Yaqub Al-Fayruz Abadi beriwayatkan dengan sanadnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Sebab turun ayat ini adalah bahawa orang-orang Quraisy berkata, wahai Muhammad, terangkanlah sifat Tuhanmu kepada kami. Dari manakah dia terbuat? Apakah dia daripada emas ataupun dia daripada perak? Maka dalam rangka menjelaskan sifat-sifat Allah, dia menurunkan ayat ini. Jadi ada dua sebab nuzul surah, bukan sebab, ada 4 sebab, tapi yang paling masyhur, ada orang Quraisy dan kepada Rasulullah SAW yang kata, sifatlah kepada kami Tuhan kamu wahai Muhammad. Kan? Jadi Rasulullah diam sampai turun surah Qul huwallahu ahad. Ada juga orang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Katanya jin, Allah Subhanahu wa taala cipta mereka daripada nyala api. Manusia dia Allah Subhanahu wa taala cipta daripada tanah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malaikat cipta Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala cipta mereka daripada cahaya. Jadi Allah Subhanahu wa taala cipta Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Daripada apa? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia turunkan surah Qul huwallahu ahad. Baik. Qul huwallahu ahad. Lepas tu katakanlah wahai Muhammad kepada orang Quraisy, Qul huwallahu ahad. Dia Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu dan tidak ada anak baginya. Qul huwallahu ahad. Apa beza ahad dengan wahid? Apa beza ahad dengan wahid? Qul huwallahu wahid, kalau kita ni qul huwal ahad, itu lebih luas maknanya daripada wahid. Wahid itu satu. Tapi dia kalau kita nak qul huwallahu wahid, boleh katanya mungkin ada isne, 2, 3, tapi qul huwallahu ahad tidak boleh, mustahil. Mustahil dia masuk dengannya satu ilah ataupun satu Tuhan yang lain. Qul huwallahu ahad. Jadi ahad lebih luas maknanya daripada wahid. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allah yang Maha Esa. Yani tidak ada sekutu dan tidak ada anak baginya. Allahus Samad. Allahus Samad ni makna banyak sangat dalam riwayat Al-Quran Al-Karim, di antara khilaf antara ulama apa maksud samad. Tetapi makna yang paling disebut oleh al-ulama ahli tafsir, kata as-samad itu al-maqsud fi kulli al-hawaij, yang kita minta daripadanya segala hajat kita. Itu kesembulan maksud as-samad.
yang kita minta daripadanya segala hajat kita. Ya, Allahus Samad. Yani termasuk dia yang beri rezeki, yang beri kita anak, yang beri kita yang kita yang dia hidup kita, ya, semuanya. Al-maqsudu dalam bahasa Arab, al-maqsudu fi kulli al-hawaij. Dan ada setengah ulama yang kata siapa sahaja yang dia minta Allah Subhanahu wa taala dengan nama As-Samad, maka diterimakan hajatnya. Allahus Samad. Katanya qul huwallahu ahad. Siapa tu Allahu ahad? Kata adalah Allahus Samad. Allahus Samad. Dan dia kata Ibnu Abbas sini ada banyak riwayat sampai kata 8 makna dalam maksud As-Samad. Itu yang pertama. Allahus Samad, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ya, Tuhan yang telah mencapai punca ketuhanan dan yang selalu dibuatkanlah oleh apa? Oleh sanggap makhluk. Riwayatkan kedua menafsirkan As-Samad dengan yang tidak pernah makan dan minum. Tidak pernah makan dan minum. Sebab apa? Kalau Tuhan perlu makan dan minum, ya mana dia makhluk. Kan Allah Subhanahu wa taala bagi hujjah kepada al-Masihiyin, ya, orang Nasara. Katanya kalau Maryam dan anaknya Isa mereka Tuhan, jadi kenapa mereka perlu makan? Kenapa mereka perlu makan? Sebab yang perlu makan, dia perlu juga dia keluarkan makan daripada perut mereka. Dan itu bukan sifat Tuhan. Sifat Tuhan tidak perlu atau tidak berhajat kepada makhluknya. Kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala semua makhluk yang berhajat kepadanya, yang minta hajat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud As-Samad. Yang kita semua berhajat atau kita minta atau kita fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala bukan fakir kepada kita. Dan Yahudi dia didakwakan Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah, wa qalatil yahudu wan nasara inna Allah faqirun wa nahnu aghniya. Allah Subhanahu wa taala adalah, na'udzubillah min dzalik, Allah fakir dan kamilah yang kaya. Membadu Bani Israel, na'udzubillah min dzalik. Jadi Allah Subhanahu wa taala Allahus Samad. Allahus Samad, Allah yang beri rezeki, Allah yang maha kaya, Allah yang maha hidup. Allah Subhanahu wa taala yang kita minta daripadanya segala sesuatu. Jadi di antara makna As-Samad yang tidak minta atau tidak perlukan minum dan makan. Jadi katanya Syekh juga, riwayat ketiga menafsirkan As-Samad dengan yang tidak berungga. Riwayat keempat menafsirkan As-Samad dengan yang yang murni tanpa cacat. Ya. Riwayat kelima menafsirkan As-Samad dengan yang maha kekal. Semuanya maha kekal Subhanahu wa taala, al-abadi. Abadi Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak awalnya, tidak ada awal, tidak ada akhir. Kita ni hamba makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya termasuk malaikat, termasuk syaitan, termasuk jin, malaikat, syurga, neraka, semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada awal, ada mula, dan semuanya ada yang dari antaranya yang ada akhirnya. Dan semuanya kalau Allah SWT nak hapuskan semua, boleh hapus syurga dan neraka dan semuanya boleh hapus dengan kun fayakun. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak awal, tidak ada awal, tidak ada akhir. Daripada mana Allah Subhanahu Wa Taala? Wallahu a'lam. Sampai bila Allah Subhanahu Wa Taala? Allahu a'lam, tidak ada. Daripada mana Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Okey, jadi kan dia kata kekal abadi. Dan riwayat ke-6 menafsirkan Allah Subhanahu wa taala As-Samad dengan maha cukup. Maha cukup kepada kita.
Maha cukup kepada kita. Jadi katalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah maksudnya as-samad. Maha cukup kepada kita. Maha cukup bila kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang baca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, maka cukupi kepadanya sampai petang. Allah mencukupkan dia sampai petang. Ya. Jadi bila kita minta Allah Subhanahu wa taala dengan ayat Allah, itulah maksudnya as-samad, yang maha cukup subhanahu wa taala. Jadi riwayat ketujuh ni semuanya siapa? Riwayat-riwayat tadi yang dimaksud apa maksud samad, ya. Riwayat ketujuh menafsirkan as-samad dengan yang tidak mempunyai tempat. Tempat masuk dan tempat yang tidak mempunyai tempat keluar, betul lah. Itu yang perlukan itu semuanya makhluk. Yang dia perlukan tempat, yang perlukan يعني kursi atau arsh ataupun يعني syurga, ataupun dia perlu tidur ataupun dia perlukan bangun, itu semuanya sifat makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Quran, beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala kursi, ada arash, Allah Subhanahu wa taala di atas langit, itu semuanya sebab Al-Quran turun dengan lidah Arab. Kalau Arab sendiri mereka tak faham Al-Quran, orang yang paling pertama yang akan menipukan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Jahal, ahli Quraisy. Dia kata, nampak Muhammad katanya Tuhan dia duduk di atas arsh. Yani maknanya Tuhan dia perlukan tempat. Tapi mereka tak kata macam tu. Tak ada riwayat pun Abu Jahal didakwakan Rasulullah SAW dia menyatakan Rasulullah SAW Tuhan dia ada perlu tempat. Sebab mereka faham Al-Quran dan faham ayat Al-Quran. Bahkan bila Al-Walid bin Al-Mughirah dia pergi kepada Rasulullah supaya dia bincang tentang ahli Quraisy, bagaimana mereka menyelesaikan masalah dakwahnya. Bila Rasulullah SAW dengar Al-Walid bin Mughirah sampai habis, katanya, adakah ya ammi, nampak dia ada Rasulullah kata ya ammi, wahai bakciku, dah habis? Saya kata tak habis. Lepas Rasulullah SAW dengar dia, bila dia habis, Rasulullah SAW baca daripada Al-Quran. Habis Al-Walid bin Mughirah bila dia pulang kepada majlis Quraisy, Abu Jahal sendiri bila dia nampak muka dia, Al-Walid bin Mughirah kata, wallahi wahai qaumi, wallahi ya qaum, Al-Walid ini sudah berubah wajahnya, dia sudah bulan dengan wajah lain daripada wajah yang dia tinggalkan kamu. Ini sudah berubah. Bila sampai Al-Walid kepada majlis Quraisy, apa dia kata? Al-Walid bin Mughirah kata, wallahi ya qaum, demi Allah wahai Quraisy, inna hadzal Qur'ana yu'la wa la yu'la alaih. Sesungguhnya Al-Quran ini dia akan yu'la. Maksudnya apa tu yu'la? Yu'la yani dia akan naik atasnya, tidak ada sesuatu yang dia boleh dinaik atasnya. Yu'la wa la yu'la. Inna lahu la halawa. Apa maksud inna lahu la halawa? Yani maksudnya ada dia, bila kamu dengar ada dapat kemanisan. Inna lahu la halawa wa inna alaihi la talawa wa inna a'lahu, di atasnya berbuah. Atasnya ada berbuah. Inna a'lahu la musmud wa inna asfalahu la mughdiq, dia banyak ada makna di bawahnya. Wa innahu yu'la wa la udila. Bila puji-puji Al-Quran yang kata, Al-Walid, dah kamu Muhammad ni sudah menyihirkan kamu, sudah sihirkan kamu. Kata, bukan. Dia memanglah dia kata, sampai kata Abu Jahal katalah dia orang sahir. Sampai kata Abu Jahal, betul lah dia ucapan dia sihir. Sampai dia baca surah ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Semuanya turun di atas Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi kalau mereka didakwakan atas Allah Subhanahu wa taala ada tempat, mereka terus boleh bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad. Tapi mereka bila dengar Al-Quran, ramai daripada mereka masuk Islam. Akan Sayyidina Umar radhiyallahu taala an, bagaimana dia masuk Islam? Bila dia baca surah Taha, Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa litadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-'ula ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa.
Sayyidina Umar sendiri baca Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia tak kata dia Allah bertempat. Jadi Allah Subhanahu wa taala diciptakan itu semua. Kenapa? Cipta sebab dia mahu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, al-'arsy wal kursi wa syurga, neraka dan langit, bumi, semua dia untuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah memerlukan dia. Sebab Allah Maha Allahus Samad, semua memerlukan Allah, bukan Allah memerlukan dia. Bukan Allah Subhanahu wa taala dia bila dia letih dia mahu duduk atas arasy, ataupun Allah Subhanahu wa taala sudah penat nak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jadi semua ni perlu takwil. Perlu kita cari makna sesuai untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allahus Samad. Kenapa kita nak cari takwil? Sebab Allah Samad. Kenapa Allah Samad? Allah tidak perlu tempat. Allah tidak memerlukan sesuatu. Semua sesuatu memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antaranya kata Syekh ni Ibn Abbas sendiri, Allah Subhanahu wa taala tidak masuk dan tidak mempunyai tempat keluar. Riwayat ke-8 menyebutkan As-Samad maknanya yakni ayat yang kedua. Yang 8 tu katanya, apa maksud Allahus Samad? Katanya lam yalid wa lam yulad. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Jadi itu makna 8 makna sahaja di mana? Di tafsir Ibnu Abbas sahaja. Kalau dia baca tafsir-tafsir lain sampai 50 makna pun As-Samad. Ya. Tapi kesimpulannya macam Ustaz tadi kata. Kesimpulannya semua yang semua memerlukan Allah Subhanahu wa taala dengan tunaikan hajat-hajat mereka. Allahus Samad. Ya. Baik. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid ya yang tidak beranak dan tidak pula diberanak. Ibnu Abbas menafsirkan yang tidak mewarisi dan tidak pula diwarisi. Riwayat lain menafsirkan lam yalid yakni tidak dia beranak, yakni dia tidak memiliki anak yang mewarisi kerjaannya. Walam yulad dan tidak pula diberanakkan, yakni dia tidak miliki ayah hingga dia menerima warisan kerjaan dari ayahnya. Itu ayat dia tolak dakwaan siapa? Tahu? Tolakan dakwah orang Kristian yang dia katanya Sayyidina Al-Masih, na'udzubillah min dzalik, kata Ibnullah. Sebab dia, kita kata Ruhullah semua ni kita ni semua Ruhullah. Cuma kita diadid Ruhullah Subhanahu wa taala daripada Adam alaihi salam. Tapi Ruh Allah Subhanahu wa taala Isa dia daripada dia sendiri Subhanahu wa taala. Tapi kita nak mana dia ada anak Subhanahu wa taala. Tidak beranak. Jadi Allah Subhanahu wa taala dibatilkan hujjah mereka dengan ayat ini, lam yalid wa lam yulad. Ya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa maksud wa lam yakul lahu kufuwan ahad? Dan tidak ada seorang seorang pun yang serta dengan dia. Ibnu Abbas menafsirkan dia tidak memiliki lawan. Kufu dalam bahasa Arab kufu. Macam saya kata ada kawan nama dia Muhammad contohlah. Hada Muhammad kuf'ul li. Kuf'ul li yakni sama dengan saya. Kuf'ul li sama dengan saya. Ataupun bila kita nak buat munazarah atau kita nak buat apa yang kita kata, kalau ada 2 BM kan biasanya bila ada pilihan raya ada 2 yang calon BM kan, dia buat apa panggil sini yang dalam TV, dua apa panggil tu bila mereka semua nak apa yang mereka akan buat dengan negara, apa kita panggil berdebat. Berdebat. Jadi biasanya bila dia calon BM dengan calon BM, calon BM dengan calon BM,
Adakah boleh kita buat calon BM dengan calon menteri ataupun calon BM dengan calon pegawai besar kerajaan? Tak boleh, mesti kena dua-duanya sama taraf yang kita panggil, sama taraf. Itu maksud kufuan ahad. Dan ada bacaan Hafs, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bacaan qiraat lain, walam yakul lahu kufuan. Maksudnya kufuan, ya, kufuan maksudnya apa? Yani yang sama, boleh lawan. Yani tidak ada Tuhan yang sama dengannya. Yani kata ni Syekh sini, Ibnu Abbas menafsirkan dia tidak memiliki lawan. Siangan, tindangan dan bandingan dan seseorang yang serta dengannya. Riwayat lain menafsirkan tidak ada seorang pun yang serta dengannya hingga selalu mengwujud dalam kerjaan dan kekuasaannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada pun. Siapa sahaja ni semua makhluk yang memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, surah Qul Huwallahu Ahad ni surah yang sangat penting kita raikannya. Kalau kita baca zikir-zikir Nabi SAW dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi, bila dia baca dia fadilat Qul Huwallahu Ahad, nampak dalam 5 ke 10 muka surat apa fadilatnya, bagaimana Rasulullah baca dia masuk rumah, bagaimana Rasulullah SAW baca dia setiap salat, bagaimana Rasulullah SAW baca dia setiap pagi, bagaimana Rasulullah baca dia setiap petang, bagaimana Rasulullah SAW baca dia sebelum tidur. Ya, dia Rasulullah SAW dalam satu hari baca dia dengan semua keadaan. Jadi jangan kita tinggalkan dia. Kenapa? Sebab bila kita baca ayat ini, kalau kita meninggal dengan tauhid, bila kita baca ayat surah ini, bila kita baca ini, maksudnya kita memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu, semua sesuatu. Kalau kita baca Qul Huwallahu Ahad, maknanya kita nak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan semua amalan kita. Jadi jangan tinggalkan Qul Huwallahu Ahad dengan semua keadaan kamu. Masuk rumah Qul Huwallahu Ahad. Kenapa kan Nabi SAW? Nabi SAW bersabda, barang siapa yang baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali masa masuk rumah, tidak akan masuk kefakiran dalam rumahnya. Qul Huwallahu Ahad. Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Nabi SAW pernah dia Rasulullah SAW baca Qul Huwallahu Ahad dengan Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, tiga-tiga ni surah ni setiap salat. Seperti mana Alhamdulillah Malaysia amalkan. Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas. Di setiap salat. Qul Huwallahu Ahad. Baca sebelum tidur. Dengan Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur, diriwayat Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Rasulullah dihembunkan dua tangannya. Kemudian Rasulullah tiup sebelum baca, dia tiup 3 kali. Tambah ada air liat. Okey, lepas tu Rasulullah SAW baca Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbin Nas. Baca semuanya, lepas tu Rasulullah SAW satu badannya daripada kepala sampai kaki. 3 kali Rasulullah SAW buat itu. Dan yang Nabi SAW dia kata siapa yang buat itu, dia lindungkan ataupun melindungikan dia daripada segala kejahatan masa dia tidur. Ya, Qul Huwallahu Ahad. Qul Huwallahu Ahad sebagai zikir. Itu lebih kurang macam kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan? La ilaha illallah ya, seumpamanya Qul Huwallahu Ahad. Qul Huwallahu Ahad, ada yang ulama, yang ahli tasawuf, dibagi wirid anak murid mereka Qul Huwallahu Ahad 100 kali sehari. Masa kita hari Arafah baca 1000 kali Qul Huwallahu Ahad, seperti mana yang siapa yang baca Qul Huwallahu Ahad 1000 kali masa hari Arafah, dia dapat barakah dan rahasia hari Arafah. Dan Qul Huwallahu Ahad jangan tinggal, dan surah yang paling salafus salih selepas dia baca hafaz surah Al-Fatihah, terus mereka baca 3 qul ini, Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas. Ya, jadi jangan kita tinggalkan ni.
Jangan kita tinggalnya daripada pagi sampai petang. Maksud yani saya baca dengan setiap salat. Baca dengan setiap salat, dan itu ijazah daripada guru kami kepada kita, dan saya ijazahkan kepada semua. Amalkan yang qul huwallahu ahad di setiap salat, dan di setiap pagi 11 kali selepas salat subuh. 11 kali selepas salat subuh, dan itu semua ada dalam kitabul khulasah. 11 kali selepas salat subuh. Maksudnya yani dikirakannya zikir-zikir pagi lah. Zikir-zikir pagi. Okey. Dan selepasnya baca qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Itu sebagai apa? Sebagai wirid azkarus sabah, ma'thurat, zikir pagi. Ya, qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Itu pagi, dan petang sama juga sebelum maghrib, qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Dan juga setiap kali masuk rumah baca qul huwallahu. Senang saja, tak sampai setengah minit. Tak sampai 10 saat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada sampai 5 saat? Tak sampai. Baca ni, jangan malas baca. Jangan malas dengan qul huwallahu ahad. Ya, sebab apa? Bila kita banyak sebut qul huwallahu ahad, banyak kita selalu lidah kita basah dengan surah qul huwallahu ahad, maknanya dia tambahkan iman kita dan tambah ikhlas kita. Ya, tambahkan ikhlas kita. Wah, kata. Jadi akhirnya kita akan insyaAllah baca beberapa riwayat. Tapi ini Ustaz sudah bagi tahu beberapa riwayat-riwayatnya, asbab nuzul, tapi boleh kita baca secara supaya kita dapat barakah hadisnya. Asbab nuzul, sebab turun surah Al-Ikhlas. Al-Tirmidhi wal Hakim dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari jalur beriwayatan Abu Al-Aliyah dari Ubay bin Ka'b bahawa kaum musyrikin berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelaskan kepada kami tentang sifat-sifat Tuhanmu. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini, yani surah qul huwallahu ahad. Jadi itu riwayat yang pertama, yani al-musyrikin, kaum Quraisy tanya kepada Rasulullah. Riwayat kedua, hadis yang sama diriwayatkan oleh At-Tabarani dan Ibnu Jarir dari Jabir bin Abdullah. Riwayat ini menjadi dalil bahawa surah Al-Ikhlas ini Makkiyah. Yani diturunkan Makkah sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Okey. Ada sesuatu Ustaz juga nak kongsikan. Bagaimana kita tahu surah ini Makkiyah atau Madaniyah? Kalau surah ini atau ayat diceritakan tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala atau akidah atau iman billah Subhanahu wa taala, kebanyakan itu surah Makkiyah. Kalau dia ceritakan tentang hukum hakam atau ceritakan tentang salat, al-ibadah, al-muamalat, ya, kebanyakan itu surah Madaniyah. Baik. Ya, riwayat ketiga Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawa orang-orang Yahudi, itu yang riwayat masyhur, ya, di antaranya Ka'ab bin Al-Ashraf, itu seorang ulama Yahudi, dan Huyai bin Akhtab datang menghadap Nabi SAW di Madinah. Mereka berkata, wahai Muhammad, berikan gambaran kepada kami tentang Tuhanmu yang telah mengutusmu menjadi Rasul. Maka pada saat itu Allah menurunkan surah ini. Tetapi ada yang kata ulama, ini surah Madaniyah walaupun Yahudi ditanyakan. Tapi itu kata Yahudi ditanyakan di Makkah juga. Masa mereka ada setengah daripada Yahudi dengar kan cerita Nabi SAW masa mereka di Yathrib. Kemudian mereka dibagi ke Makkah untuk nak cek betul ni Muhammad daripada Arab daripada kita. Jadi bila mereka tanya Rasulullah SAW, tanya di Makkah. Ada yang mereka tanya
di Madinah. Tapi bukan qul huwallahu ahad turun 2 kali. Ya bukan turun 1 kali sahaja ya. Baik. Hadis keempat ataupun turun keempat, hadis yang sama diriwayatkan dari Qatadah dan Ibnu Munzir dari Sa'ad bin Jubair. Riwayat nombor 3 dan 4 ini menjadikan dalil bahawa surah ini Madaniyah, diturunkan di Madinah, yakni setelah Nabi SAW hijrah. Tapi al-qaul al-rajih, qaul yang banyak isytihar oleh ulama, surah ini surah Makkiyah. Tapi dia kata ada khilaf. Memang dia ada khilaf, cuma dia kebanyakan yang sebab dia ayat semua tauhid. Baik, yang terakhir kelima, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Al-Aliyah, dia berkata, Qatadah berkata, kaum yang kaum yang bersekutu terdiri dari orang-orang Quraisy, Yahudi Madinah, orang-orang Ghatafan, orang-orang munafik, dan delegasi dari suku-suku di sekeliling Makkah. Berkata, jelaskanlah kepada kami tentang sifat-sifat Tuhanmu. Lalu datanglah Jibril kepada Nabi dengan membawa surah ini. Kaum yang bersekutu inilah yang dimaksud dengan kaum musyrikin. Yang maksudnya kaum musyrikin itu Ghatafan dan termasuk Yahudi. Maknanya mereka satu kumpulan. Kemudian membawa surah ini. Kaum yang bersekutu inilah bermaksud dengan kaum musyrikin pada hadis Ubay bin Ka'ab. Poin nombor 1, dengan demikian surah Al-Ikhlas ini Madaniyah, diturunkan di Madinah seperti yang ditunjukkan oleh hadis Ibnu Abbas, hadis pada poin nombor 3. Dan sudah tidak ada lagi kontraks antara dua hadis ini. Yang enam, Abu Shaykh di dalam kitab Al-Azimah meriwayatkan sebuah hadis dari jalur beriwayat Ibnu, meriwayat ada Aban dari Anas. Dia berkata orang-orang Yahudi dari Khaybar datang menghadap Nabi SAW. Mereka berkata, wahai Abu Al-Qasim, Allah telah menciptakan malaikat. Ustaz yang saya sebut tadi itu, malaikat dari cahaya hijab, Adam daripada lembur hitam dan yang diberi buntut, Iblis dari nyala api, langit dari asap, bumi dari buih air. Maka ceritakanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Nabi SAW tidak menjawab pertanyaan mereka hingga turunlah Jibril dengan membawa surah yang menjawab pertanyaan mereka. Ya. Jadilah kesimpulan di surah Al-Ikhlas. Apa yang kita ambil faedah daripadanya? Yang pertama, siapa yang nak menambahkan ikhlas, iman dalam hatinya, banyakkan surah Qul Huwallahu Ahad ni. Dan akhir kata saya akan sebut hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah Rasulullah SAW tanya oleh sahabat Nabi SAW. Kalau saya tak silap, Sayyidina Mu'adz radhiyallahu ta'ala an. Sayyidina Mu'adz setiap salat dia baca dia habis rukuknya dengan Qul Huwallahu Ahad. Yani maknanya dia baca Al-Fatihah dan baca surah, contohnya akhirnya sebelum rukuk dia baca Qul Huwallahu Ahad. Dia biasa dia Qul Huwallahu Ahad, Qul Huwallahu Ahad. Ya Rasulullah tak kata ni, kenapa Mu'adz buat ni, ataupun kenapa buat ni bid'ah? Ya Rasulullah tak kata macam tu. Rasulullah SAW tanya dia, kenapa buat macam tu? Dia tanya, kenapa buat macam tu? Dia kata, ya Rasulullah, aku cinta surah ini.
Maka Rasulullah SAW ceritakan ataupun Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbuka lihubbi hadhihi surah. Allah Subhanahu Wa Taala cinta kamu sebagaimana kamu cinta surah ini. Ya. Tambah dia biasa dia qul huwallahu ahad, qul huwahad, dia basah lidah dia dengan qul huwallahu ahad. Tapi ada setengah daripada kita baca qul huwallahu ahad bukan sebab dia cinta, sebab dia senang. Kan? Biasa ada orang baca qul huwallahu ahad ni sebab dia senang, bukan dia sebab cinta. Jadi insya Allah dengan kalau dia tukar niat dia untuk dia menambahkan iman dan akidah ni, insya Allah dengan barakah qul huwallahu ahad ni Allah Subhanahu Wa Taala angkat iman dia dan darajatnya. Wahakala. Jadi jangan kita yakni lepaskan satu hari ataupun satu masa melainkan dengan baca qul huwallahu ahad. Siapa yang susah baca Al-Quran, dia kata, saya takut salah dalam Al-Quran, tak berani baca Al-Quran nanti salah. Janganlah kamu walaupun sekata sikit sahaja baca qul huwallahu ahad. Baca qul huwallahu ahad 100 kali. Nak baca ada masa baca qul huwallahu ahad 1000 kali. Itu sebagai zikir. Itu sebagai zikir dia kiranya. وهكذا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية والصلاح في الدنيا والآخرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما ينفعنا يا أرحم الراحمين. نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نسألك مسألة النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله على سيدنا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakumullah khair yang ikut kelas. Semoga insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala tuliskan kita dengan ahli ilm insyaAllah di dunia wal akhirah. Barakallahu fikum wa Barakallahu fiik. Barakallahu fikum insyaAllah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Barakallahu fikum insyaAllah. Assalamualaikum.